Polis sedang mengesan ibu bayi perempuan yang ditinggalkan di atas sebuah pondok berhampiran ladang kelapa sawit di Kampung Tayur, Sungai Tong di Setiu, Terengganu. Ketua Polis Daerah Setiu, DSP Afandi Hussein berkata pihaknya sudah memanggil beberapa individu bagi membantu siasatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berusaha, ustazah, doktor. Saya Muhammad Taufik Muhammad Zin, nombor matrik 282948 akan membincangkan isu dan cabaran ketika kami sedang menyiapkan tugasan berkaitan kes pembuangan bayi di Malaysia. Pemilihan tajuk ini adalah bersesuaian dengan isu semasa dan juga kajian kami tentang keberkesanan fungsi dan juga bagaimana cara untuk mengatasi menggunakan rukun negara sebagai asasnya dan FPK sebagai sokongannya, dan kami memilih tajuk ini bersesuaian dan kerana isu pembuangan bayi ini bukanlah isu yang baru di negara kita. Dia seban tahun peningkatan kes, seban tahun ada sahaja kes pembuangan bayi yang kita lihat berlaku di negara kita. Walau bagaimanapun, pemilihan tajuk ini juga amat menyentuh hati kami sebagai warga negara Malaysia dan juga sebagai seorang bapa, melihat bagaimana bayi dibuang dan disisihkan tanpa kasih sayang seorang ibu ataupun ayah. Sepanjang kami menyiapkan tugasan ini, berbagai cabaran dan masalah yang isu yang kita kena hadapi, memandangkan kita masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun kami masih dapat berjumpa, kami masih lagi dapat berbual, masih dapat berbincang secara bersemuka, memandangkan kita sudah ke fasa keempat pemulihan negara. Artinya kita dapat berjumpa juga, dan pada masa yang sama pelbagai isu juga yang kita temui, contohnya bagaimana untuk mendapat koresponden untuk menjawab soalan, bagaimana survey dibuat dan bagaimana kita ingin dapatkan kerjasama daripada pelbagai pihak dalam kajian ini dilaksanakan. Terima kasih kepada semua yang telah membantu kami dalam membuat kajian ini, dan kami harapkan kajian ini dan juga tugasan ini dapat membantu di luar sana untuk mencari dan mendapat solusi bagaimana kita dapat mengurangkan kes pembuangan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Irfan Muhammad, nombor matrik 282935. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda usahawan dengan kumpulan yang diberikan oleh ustazah. Kumpulan kami telah berbincang dengan menggunakan platform bersemuka, WhatsApp dan juga platform Zoom. Dari masa kerja kami telah bagikan kepada dua kumpulan, iaitu satu kumpulan dari segi aspek infografik dan lagi satu kumpulan dari aspek video. Disebabkan kumpulan kami tidak ramai, cuma 3 orang, untuk infografik kami bagikan kepada 2 orang dan untuk video dan sumber kami bagi 3 orang. Dari segi sumber yang kami pelajahi disebabkan pandemik COVID-19, sumber-sumber yang kami pelajari adalah daripada Google Scholar atau jurnal, majalah, surat khabar, dan sumber-sumber yang boleh adalah seperti disebabkan pandemik COVID-19 dan juga kekangan kerja membuatkan kami tidak dapat bersemuka, dan kebanyakan pekerjaan kami buat melalui platform WhatsApp dan juga Zoom. Di samping itu, sumber-sumber yang dipelajari juga menggunakan sumber internet disebabkan tiada masa ataupun disebabkan COVID, kami tidak dapat membuat temu ramal atau temu bual dengan mana-mana jabatan terlibat. Dan lain sekali, bagaimana kita nak linkkan dengan maklumat atau isu yang kita buat berkaitan dengan falsafah yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mat Sulaiman, nombor matrik 282967. Saya mengambil kos pengusaha awam. Bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya akan menerangkan tentang solusi kepada cabaran yang grup kami hadapi. Kita sedia maklum bahawa kita diseram pandemik COVID-19. Oleh itu, semua student dan pelajar menghadapi kesukaran untuk berjumpa antara satu sama lain atas faktor kesihatan dan kebimbangan
bakal dijangkiti oleh virus COVID-19. Oleh itu, kami mengambil langkah dan cara untuk mengatasinya dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk berbincang tentang permasalahan yang kami hadapi. Selain itu juga kami bertanya kepada ustazah terutamanya dalam menghadapi masalah dan permasalahan yang grup kami hadapi bagi menyiapkan tugasan ini. Selain itu juga kami menggunakan rujukan internet sebagai rujukan sampingan bagi menambah kefahaman akan tugasan yang diberi. Oleh itu, segala bentuk cabaran dapat kami selesaikan dengan solusi ini bagi meneruskan dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan jayanya. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya. Meneruskan pembentangan kita pada hari ini, saya akan menerangkan tentang pembelajaran kendiri yang membawa maksud belajar secara sendiri. Kita sedia maklum bahawa apabila kita diserang oleh pandemik COVID-19, kita mengalami kesukaran untuk berjumpa antara satu sama lain maupun dengan tenaga pengajar kita sendiri. Oleh itu, kita perlu kepada satu usaha untuk memajukan diri kita sendiri dalam subjek yang kita hadapi. Oleh itu, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan teratur dan bijaksana. Oleh itu, segala permasalahan dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh ustazah, kita dapat siapkan dengan mudah dan teratur. Oleh itu, pembelajaran kendiri ini adalah amat penting di dalam hidup kita sebagai seorang pelajar dalam menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh kita punya tenaga pengajar. Oleh itu, pembelajaran kendiri ini sudah tidak asing wujud dalam setiap individu seorang pelajar bagi terus maju ke hadapan dan cemerlang membuat tinjauan dan juga memilih sajuk ataupun topik tugasan. Banyak isu semasa yang kami cuba fikirkan, cuba kami gunakan, contohnya pandemik COVID-19, masalah pembelajaran PDPR ataupun isu-isu semasa seperti kenaikan harga barang, kenaikan harga barang mentah ataupun isu gaji minimum dan sebagainya. Namun kami terpanggil untuk memilih isu pembuangan bayi ini kerana bagi kami isu ni tidak pernah ada kesudahannya. Bagaimana kita nak lihat perkara ini dapat diselesaikan, kita perlu mencari solution, kita kena mencari satu pemudah cara ataupun mengatasi masalah ini. Kita kena lihat daripada segi konteks ruang lingkup yang lebih luas. Rakan-rakan saya yang memang berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka dan Cik Firdaus berkhidmat di Jabatan Penjara di Sekolah Henry Geni mempunyai pandangan berbeza daripada segi pekerja sosial, dan kita akan lihat bagaimana perkara-perkara ini dapat dibendung, dapat dilihat daripada segi pemantapan sasiah daripada anak-anak itu sendiri bila berada di rumah. Konklusinya, bila kita lihat memilih tajuk ini, bukan sahaja kita dapat lihat kenapa perkara ini berlaku, tapi kita juga dapat melihat bagaimana perkara ini dapat diatasi, daripada segi pemerhatian kami, dari segi segi dan sebagainya. Ada mengatakan kurangnya didikan agama, kurangnya didikan ibu bapa, sedangkan kalau kita lihat dalam falsafah rukun negara sendiri meletakkan yang rukun pertama adalah percaya pada Tuhan, dan kita lihat betapa pentingnya asas agama dalam membantu anak-anak ini ketika di bangku sekolah dan remaja agar tak terjebak dengan perlakuan-perlakuan pergaulan bebas ataupun seks bebas dan akhirnya menjerumus kepada pembuangan. Masalah ataupun isu ataupun cabaran ini adalah salah satu perkara yang biasa yang perlu kita hadapi. Kita tidak perlu lari daripada masalah, daripada cabaran, daripada isu, tapi kita kena menghadapinya dan kita kena sama-sama secara berkumpulan seperti saya dan rakan-rakan saya cuba mencari solusi, cara untuk mengatasi masalah cabaran ketika kami menyiapkan tugasan ini. Begitu juga kepada
anda di luar sana ataupun mereka di luar sana yang mengalami masalah ataupun cabaran seperti mengandung luar nikah dan sebagainya, ada solusi, ada cara mengatasi untuk membantu mereka di luar sana. Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa membantu mereka, NGO yang menawarkan khidmat untuk menjaga anak ataupun ibu hamil luar nikah. Di sanalah tempat mereka boleh mengadu nasib, di sana tempat mereka boleh bersama-sama untuk membentuk balik semula keyakinan diri, dan akhirnya janganlah ada niat di hati untuk membuang bayi atau membuang anak, kerana sesungguhnya anak itulah amanah yang Allah SWT berikan kepada kita, dan kita seharusnya sebagai ibu dan bapa haruslah mencorakkannya, menjadikannya yang terbaik. Anak-anak yang terbiar, anak-anak yang tersisih, anak-anak yang dibuang ini akan menjadi akan membesar dengan kurangnya kasih sayang, kurangnya didikan ibu dan ayah, dan akhirnya dia akan mendatangkan masalah kepada anak itu sendiri. Sayangilah anak kita, sayangilah mereka kerana mereka pun tidak bersalah, dan kita sebagai ibu dan bapa, sama ada kita ingin ataupun tidak, kita harus memikul tanggungjawab ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustazah Doktor, rakan-rakan sekumpulan saya, rakan-rakan sepengajian yang tidak jemu-jemu membantu dalam menyiapkan tugasan ini, berkongsi pendapat, berbincang dan sebagainya. Dan kita hadapi semua masalah, cabaran dan isu yang kita datang itu dengan hati yang terbuka, dengan fikiran yang jelas, dengan logik akal yang baik, dengan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setiap usaha yang kita jalankan, setiap apa yang kita buatkan ke arah kebaikan akan mendapat keberkatan dan akan diberikan ganjaran kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.